Ghazali dia kata kalau jadi lagi menggulingkan kerajaan, rakyat tak akan percaya lagi pada ahli-ahli politik. Benar. Sekarang ni pun saya nak beritahu kepada saudara, rakyat pun sudah semakin muak. Rakyat semakin bosan dan benci pada ahli politik. Yang lain tak ada, saban hari bercakap soal jawatan. Rakyat dah muak, benci melihat gelagat mereka. Yang rakyat nak tahu, santunilah kami. Kami nakkan harga barang diturunkan. Kami nakkan poket kami berisi. Kami dah hargakan pekerjaan. Ini masalah yang perlu ditangani. Bukan soal aku nak jadi Perdana Menteri. Bukan soal nak jadi pegang jawatan. Dah semua dah dapat, semua dah rasa. Dr. Mahathir dah jadi Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin dah jadi Perdana Menteri. Datuk Ismail Sabri dah jadi Perdana Menteri. Kenapa sekarang ni diungkit-ungkit lagi nak jadikan balik? Apabila kononnya Datuk Tan Sri Muhyiddin akan dilantik semula sebagai Perdana Menteri. Nak buat apa? Apabila anda gagal menjadi Perdana Menteri, waktu anda diberi kuasa. Bukan kita tak bagi peluang. UMNO bagi peluang. Tan Sri Muhyiddin peganglah jadi Perdana Menteri. Tak ada pula kita tuntut yang bukan-bukan. Tapi anda mempunyai dendam pada parti UMNO. Sebab itu kita tarik sokongan. Datuk Ismail Sabri dah dilantik sebagai Perdana Menteri. Laksanakanlah tugas. Ini apa yang UMNO cakap, lain. Apa yang Tan Sri Muhyiddin cakap, lain. Itu keadaannya sekarang. Jadi sekarang ni rakyat meluat. Rakyat sekarang ni mengharapkan bila apa Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, sudah ada bunga-bunga untuk menangani masalah kebejatan. Punca segala masalah adalah rasuah. Apabila kita dapat menangani masalah rasuah ini, dapat kita redakan, saya yakin soal harga barang pun boleh diturunkan. Soal syarikat-syarikat akan datang melabur. Sebab negara kita ini komplit, sebuah prasarana yang baik. Pelabur-pelabur pun mahu datang sebab kita tidak ada malapetaka yang besar. Kita tak ada tornado, kita tak ada ribut taufan, kita tak ada gempa bumi, kita tiada gunung berapi, atau banjir menenggelamkan semuanya. Tak ada. Legian betul. Kita betul-betul meluat dengan mereka. Pelabur-pelabur nak datang, tapi kita mewujudkan suasana yang tidak stabil. Kenapa begitu? Apa dosa rakyat pada anda? Anda mau menangguk keuntungan. Anda nak membesarkan tembolok anda, nak jadi orang kaya. Kerana apakah anda merasakan dengan adanya jawatan Perdana Menteri, jawatan sebagai menteri, boleh mengaut kekayaan untuk anda dan kroni anda? Ini masalahnya yang sekarang ini sedang ditangani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau tidak mahu lagi adanya elemen-elemen rasuah. Dan SPRM telah pun diberi kuasa. Tak ada lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim nak akan tengok sign baru buatkan. Tak ada. Sekarang ni SPRM diberi kuasa sepenuhnya untuk membawa siapa saja yang ada elemen rasuah, bawa. Tak ada lagi tegahan ataupun ini kerana orang ni. Tak ada. Saudara lihat sendiri, sama ada depan belakang. Saudara John Tay, Muhyiddin ni asyik-asyik nak jadi PM ikut pintu belakang kan. Saya melihat itu keadaannya. Adanya scheme of thing. Orang meluatlah saudara. Rakyat dah buat perhitungan. Sebab itu saya mengharapkan pilihan raya di 6 negeri nanti, rakyat benar-benar. Saya Rizah je ni. Saya dah naik darah saudara bila saya bercakap soal kebejatan ahli-ahli politik ni. Menyampah saya. Kadang-kadang saya berselisih mereka. Kalau pergi ke parlimen, tengok wajah-wajah mereka di parlimen, saya benci saudara. Kerana mereka ini lain tak ada. Matlamatnya, perjuangannya untuk jawatan. Sedangkan kami, rakyat menghantar anda ke parlimen untuk membincang soal kami, soal kehidupan kami, soal kehidupan rakyat. Rakyat nak makan. Rakyat mau hidup. Kenapa anda memanggang kehidupan rakyat dalam sudut suasana yang penuh dengan penderitaan? Apabila kestabilan politik tidak dapat dijamin, rakyat masih lagi dipanggang di lubuk derita. Ini masalahnya. Jadi kepada teman-teman saya menghormati anda sebagai sahabat, sebagai sebangsa, seagama dengan saya. Sudahlah. Jangan lagi menonggol, ini tak betul, ini tak betul. Kita beri ruang. Kita lihat dalam tempoh 5 bulan ni apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertama, beliau memerangi soal kebejatan rasuah. Kena sokong, tapi kerana mungkin diri ada terlibat, maka mulalah merasa miang, merasa geli, merasa takut, maka anda diburu mimpi ngeri. Andalah orang yang tidak bertanggungjawab pada rakyat. Anda jawablah nanti bagaimana anda memanggang kehidupan rakyat dalam lubuk derita yang cukup mendalam. Sampai hari ini, saya lihatlah sendiri saya, hari raya baru ni pun ada berkeceriaannya, walaupun ada tapi kurang saya. Sebab
dalam poket rakyat semakin mengempis. Ini kebejatan ini berlaku dah selama 4 tahun. Sejak UMNO Barisan Nasional ditumbangkan sampai hari ini. Era Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin. Kemudian Dr. Ismail Sabri. Apakah ketiga-tiga mereka kali ini nak bergabung untuk menentang Dr. Anwar Ibrahim? Apa salah Dr. Anwar Ibrahim? Ini keadaannya, kenapa diwujudkan kebencian yang mendalam? Berilah dia peluang. Berilah kabinet yang ada sekarang peluang. Kalau tak betul, sampai 5 tahun kita tukar. Apa yang tak sabar sangat ni? Kerana ketakutan anda bakal diburu oleh pegawai-pegawai SPRM. Itu faktanya. Bagi saya, perlu ingat, kerajaan yang ada hari ini adalah sentuhan dan merupakan satu rekayasa yang Tuan Agong setelah baginda dikecewakan. Sebenarnya saudara, dulu yang Memilih Tuan Agong dikecewakan apabila baginda menasihati, menyarankan agar Dr. Anwar Ibrahim bersama Tan Sri Muhyiddin membentuk kerajaan. Tapi kerana perantikan Dr. Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin tak bersetuju. Atas alasan kononnya waktu itu telah pun mendapat sokongan daripada ahli parlimen melalui akuan bersumpah beberapa orang wakil rakyat daripada Sarawak dan daripada UMNO Barisan Nasional. Kononnya. Ini juga tidak dapat dibuktikan secara jelas dan nyata. Dan lepas itu dia tinggalkan. Dan dalam keadaan begitu, tuanku menyarankan agar UMNO membentuk bersama dengan Pakatan Harapan. Ini realiti saudara. Bukanlah kita tergeh-hegeh. Ya, sekarang ni saudara Muhammad Fazil, tangkap je lah. Apa masalahnya? Itu benar. Saya kalau susah-susah sangat, tangkap je lah. Saya tidak maulah agar kerajaan ini dilihat zalim. Tetapi kalau onal, kena ingat kita sedang memperbaiki ekonomi. Sebab itu saya melihat sebagaimana kenyataan daripada Setiausaha Agong, veteran UMNO. Kerana veteran UMNO yakin tiada ahli parlimen UMNO dari Badan Barisan Nasional yang akan menyokong gerakan sulit untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan yang membawa Perdana Menteri Dr. Anwar Ibrahim. Menurut Setiausaha Agongnya, iaitu Datuk Mustafa Yaakob, pihaknya yakin gerakan terbaru dalam usaha menjatuhkan kerajaan yang dicetuskan oleh pembangkang itu tidak akan mendapat sebarang sambutan di kalangan ahli parlimen UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu sekarang ni mereka bertumpu ke Sarawak. Sebab kononnya, apakah warga Sarawak akan mengizinkan pemimpin mereka boleh dijual beli? Itu persoalannya, saudara. Dan veteran UMNO yakin tidak siapa pun dari parlimen dan UMNO BN yang akan menyokong gerakan sulit itu. Kita yakin, tetapi bagaimana dengan daripada Sabah dan Sarawak? Walau bagaimanapun, kalau Sabah Sarawak membuat keputusan, itu soal lain. Tetapi dengan bermodalkan 30 kerusi, ini kadang nak dikepung susah juga saya. Saudara Pok Han dia kata, kami sedang berbincang menyokong UMNO PRN Selangor, tapi siatan buat ona pecah belah Pakatan Harapan dan UMNO. Itu keadaannya saudara. Perlu apa nak dipecah belahkan dalam keadaan kita dah bersatu ni? Santunilah, jangan lagi, sebab negara memerlukan kestabilan politik. Kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh Tan Sri Haji Hadi Awang itu menggugat kehendak ataupun semangat yang berkobar-kobar di kalangan pelabur untuk datang melabur. Itu cerita dia sebenarnya, saudara. Saudara Mon Syarif dia kata Sabah Sarawak tiada akta lompat parti. Benar, tetapi isu lompat parti ini tidak boleh berlaku di peringkat federal. Peringkat negeri benar. Sabah Sarawak belum lagi, tapi kalau itu melompat parti di Dewan Undangan Negeri, tapi di parlimen ada aktanya. Memang ada, tapi tak tahulah masih menjadi pertikaian, saudara. Soalnya sekarang ni saya, perlu apa? Perlu apa kerajaan yang ada, pimpinan kerajaan yang ada hari ini nak dijatuhkan? Apa salahnya? Saya bercakap, semalam pun saya dah bercakap. BKSTL, undang-undang tidak pada rakyat. Tak adil lah bila menteri kebal dari undang-undang. Mana keadilan? Itu keadilannya. Saya melihat, saudara, bahawa tindakan ini adalah tindakan desperado. Mereka desperate kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lagi mahu mengarahkan agar SPRM menghentikan siasatan. Siasatan sedang berjalan, saudara. Satu demi satu. Sebab itu saudara Riko Toji dia kata apapun kena cepatkan kes-kes rasuah untuk dibawa ke mahkamah. Itu saya. Saudara Aceh Bentayan, pejuang bosku menunggu 28 bulan ini, saudara. Rakyat Sabah dan Sarawak memang mereka telah pun menolak PAS. Tapi tak tahulah kalau wakil rakyatnya pula. Man-man undang-undang negara termakan budi tegada bodi. Sepatutnya harus ditukar.
Itu keadaan. Saya harus menyantuni pandangan teman-teman yang mengantar. Ya, John Rambo dia kata sumbat je. Saya tak mau sebutlah nama-nama itu. Sebab bila Datuk Lokman ada menyebut, saya tak tahulah Datuk Lokman ni berani. Saya bukan penakut saya tak nak cari masalah. Sebut nama tu nanti boleh didedahkan kita pada undang-undang. Sejauh mana benar atau tidaknya, ini hanya sekadar gosip politik. Okay.